Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekali lagi dengan Cikgu Hasrun, Cikgu Sains Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Kumbar. Okey, hari ini Cikgu nak kupas satu tajuk yang berkaitan dengan video yang pertama, iaitu kemahiran proses sains. Kalau kamu masih ingat, Cikgu telah terangkan ada 12 KPS. Jadi hari ini Cikgu akan terangkan satu saja KPS. Cikgu nak kamu fokus betul-betul apa yang cikgu ingin terangkan. Okey, dan faham. Kalau tak faham, nanti cuba tanya cikgu dan juga cikgu di sekolah kamu. Hari ini cikgu akan terangkan tentang mengawal pemboleh ubah. Jika kamu masih ingat, kita belajar yang lepas ada 3 jenis pemboleh ubah. Betul tak murid-murid? Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Untuk mendapat penjelasan dan kefahaman dengan lebih mudah, jom kita tengok rajah di sebelah cikgu. Okey? Kalau kamu lihat rajah di sebelah cikgu, ada satu gambar rajah yang dalamnya ada 2 rotokopter. Satu cikgu namakan sebagai rotokopter A dan satu lagi rotokopter B. Okey. Sambil cikgu terang, kamu perhatikan 2 rotokopter tu. Mungkin ada di kalangan murid-murid akan tanya cikgu nak buat apa hari ini? Dan mungkin juga dah ada pelajar ataupun murid-murid yang telah menjalani penyiasatan ini. Ya, jika kamu masih ingat, ada yang telah melakukan di sekolah bersama dengan guru-guru kamu. Syabas. Ya. Jadi kita tengok di sini. Ada 2 rotokopter A dan B. Sebelum kita melakukan eksperimen, sudah tentu cikgu kamu akan beritahu apakah tujuan penyiasatan eksperimen tersebut. Jadi hari ini cikgu nak lihat rotokopter yang mana satukah akan sampai dulu ke bawah. Cikgu nak tengok, adakah rotokopter A atau rotokopter B? Jom kita tengok apakah pemboleh ubah yang kita kena tetapkan dalam penyiasatan ini. Baik, kalau kita lihat rajah tersebut, okey, dan juga yang ini, kita nak tentukan pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu pemboleh ubah yang diubah. Okey, pemboleh ubah yang diubah. Kita ubah apa antara rotokopter A dan rotokopter B? Okey, bagus murid-murid, ya. Kita ubah saiz rotokopter. Okey, saiz rotokopter. Ini rotokopter A, ini rotokopter B. Saiz rotokopter A lebih kecil berbanding saiz rotokopter B. Maka di sini pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz rotokopter. Harus kamu ingat, dalam menulis pemboleh ubah, kamu kena pastikan parameter dan juga objek bagi setiap pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang tadi tu, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, kita telah tetapkan iaitu saiz rotokopter. Maka di sini saiz adalah parameter dan rotokopter adalah objek. Jom kita lihat pemboleh ubah bergerak balas. Berdasarkan soalan cikgu tadi dan juga kenyataan cikgu ingin menentukan rotokopter yang mana satukah akan sampai dulu ke bawah. Maka di sini apakah pemboleh ubah bergerak balasnya murid-murid? Okey, pemboleh ubah bergerak balas di sini ialah tempoh masa rotokopter sampai dahulu ke bawah. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Adakah kita boleh terus melakukan penyiasatan? Ya, betul murid-murid. Kita kena tetapkan lagi satu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimalarkan.
Baik, cikgu akan kupas pembuli ubah dimalarkan selepas video di sebelah cikgu. Jom kita lihat dulu. Baik. Dapatkah kamu lihat seorang pelajar melepaskan dua rotokopter tersebut? Dapat kan? Dapat lihat dengan jelas. Rotokopter yang mana dulu sampai? Rotokopter A atau rotokopter B? Ya, pandai murid-murid. Rotokopter A lebih cepat sampai ke bawah berbanding rotokopter B. Dalam visual tadi, cuba kita kenal pasti apakah pembuli ubah dimalarkan yang telah ditetapkan oleh pelajar tersebut. Jom kita lihat tengok. Okey, murid-murid. Dalam penyiasatan tadi, kita kena tetapkan iaitu yang pertama adalah ketinggian rotokopter dilepaskan. Ketinggian rotokopter dilepaskan mesti sama. Tidak boleh ada rotokopter yang lebih rendah dan lagi satu rotokopter lebih tinggi. Ketinggian rotokopter dilepaskan mesti sama. Ini antara pembuli ubah yang dimalarkan. Kebiasaannya dalam satu penyiasatan ada lebih daripada satu pembuli ubah. Kadang-kadang ada dua. Kadang-kadang ada tiga. Kadang-kadang ada lebih daripada tiga. Jadi, pembuli ubah yang dimalarkan tu cuba kamu bincang dengan cikgu. Apakah pembuli ubah dimalarkan yang seterusnya selain yang kita bincang? Apa yang kamu dapat daripada eksperimen ini? Okey. Selain kita mengawal pembuli ubah, kita juga dapat meramal. Ingat tak tadi cikgu tanya? Pembuli ubah mana satu yang akan sampai dulu ke bawah? Itu kita cuba meramal. Dan selepas eksperimen, kita buat juga pemerhatian. Cuba bincang dengan cikgu kamu. Apakah pemerhatian daripada eksperimen yang telah dijalankan? Mungkin kita akan sambung di video yang seterusnya. Jadi, cikgu mengambil kesempatan di sini. Cikgu ulang balik iaitu dalam mengawal pembuli ubah, ada 3 jenis pembuli ubah iaitu pembuli ubah dimanipulasi, pembuli ubah bergerak balas dan pembuli ubah dimalarkan. Dan untuk dalam buku teks, kamu cuba rujuk di muka surat 12, buku teks tahun 4. Kamu telah belajar bagaimana Faris dan Melan cuba menyiasat tumbesaran pokok. Okey, kita tengok gambar rajah di sebelah. Bagaimana dua pelajar ini melakukan penyiasatan ya. Untuk melihat pokok mana yang tumbuh lebih besar. Kita lihat sikit apa kata Faris. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu. Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Kamu rasa adakah penyiasatan ini adil? Adil ke tak adil? Adakah boleh diterima penyiasatan ini? Apa kata Faris ya? Faris dapati pokoknya lebih besar. Ya, berbanding pokok Melan. Dan Melan kata, bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Jadi di sini apakah pembuli ubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan juga pembuli ubah yang dimalarkan? Kamu cuba bincang dengan cikgu kamu berdasarkan buku teks tahun 4 ini, dan kamu boleh rujuk di buku teks digital yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kamu boleh buka bila-bila masa dan kamu cuba fahami berdasarkan penerangan dan visual cikgu bersama dengan soalan-soalan di dalam buku teks. Bagaimana cikgunya telah membimbing mereka kembali untuk melakukan
penyiasatan yang adil. Okey, jadi kita akan tengok penerangan cikgu tersebut. Apa kata cikgu tu? Betul, bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan sesuatu pembuli ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Maksudnya, hanya satu pembuli ubah yang diubah, iaitu pembuli ubah dimanipulasi. Dan kita kena tetapkan pembuli ubah dimalarkan dengan betul juga. Jadi katanya lagi, kita juga perlu memastikan pembuli ubah yang lain kekal sama. Apa pembuli ubah dimalarkan yang sama dalam buku teks tersebut yang awak lakukan di sekolah? Okey, jumlah cahaya matahari, iaitu kedua-dua pokok mesti mendapat jumlah cahaya matahari yang sama. Kuantiti tanah mesti sama. Dan juga jenis tanah pun mesti sama. Jadi ini ialah pembuli ubah yang dimalarkan. Dan selepas sebulan, mereka mendapati keputusan yang adil. Dan pembuli ubah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini adalah dikenali juga sebagai pembuli ubah bergerak balas. Apa kata Milan di situ, kita tengok? Nampaknya saiz pokok saya lebih besar. Betul tak, Upi Ipin? Betul tak? Upi Ipin pun selalu cakap betul. Jadi kita pun bila melakukan eksperimen, kita kena lakukan dengan betul. Dan cikgu harap kamu mendapat penerangan yang serba sedikit daripada cikgu, dan cikgu harap kamu faham bagaimana kamu mengawal pembuli ubah. Kamu cuba ulangi video balik dan cuba lakukan eksperimen ringkas ini. Bagaimana kamu dapat tentukan pembuli ubah. Sangat senang, sangat mudah, menyeronokkan. Jadi kita jumpa di video yang seterusnya dan cuba jawab soalan-soalan dalam buku teks. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.